حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذريته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح الشيخ المصنف الحاج عبد الله أحمد الجنبوي وإلى روح الشيخ داود بن عبد الله الفطاني وإلى أرواح مشايخنا وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita masih lagi bicara kitab syarah atau dikatakan ringkasan Pati Munjatin Musalli pada muka surat 7 pada perkataan musannaf sebab turun ayat hafizu al-ayata. Cuba kita tengok semalam tu musannaf menyebutkan tentang satu ayat Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Allah Taala suruh kita jaga semaya 5 waktu. Lebih lagi semaya wusta, semaya tengah. Apa makna semaya tengah? Musannaf tafsir dengan makna semaya asar. Semaya asar ni semaya yang ada kelebihan khusus bagi dia. Allah Subhanahu Wa Taala menekankan dalam Quran al-wusta, salatin wusta, yakni semaya asar. Maka pada malam ni musannaf kita nak bicara, nak bawa kita kenal pula satu sebab yang buat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab yang boleh turun ayat ni. Apa sebab dia? Kata musannaf rahimahullah ta'ala, sebab turun ayat hafizu al-ayata, ya tulis kata al-ayata tu maknanya tamim al-ayata, yakni hendak sempurna oleh engkau akan ayat itu. Ya suruh kita baca wisuk dah lah, ya bawa mai sekerak tu, ya tak sekecek mani dah lah tu. Ya kata kan sebab turun ayat hafizu, yani hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Hendak kamu jaga semaya 5 waktu dan jaga lebih lagi semaya wusta, yakni semaya asar yang di musannaf menyatakan. Hak musannaf kita menyata. Mana sebab?
yang turun ayat tu, ayat ni duduk dalam surah apa? Surah Al-Baqarah. Ayat 238. 238. Kalau kita buka pada suratul Baqarah, berjumpa lah ayat tu. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Maka kata dia, cuba tengok, dia kata sebab turun ayat hafizu ini, sebab turun ayat hafizu ini, sebab turun ayat hafizu ala salawati was salatil wusta ni, sebabnya gini. Sebabnya kok mana? Sebab dia tu kerana ada setengah sahabat. Ada setengah sahabat Nabi. Ada setengah-setengah. Dia tak ada sebut kata nama apa. Adalah dalam ramai-ramai tu. Ada setengah-setengah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Bermudah-mudah. Bermudah-mudah. Apa makna bermudah-mudah sini? Bukan wak mudah-mudah, wak halak bala gitu tu. Bermudah-mudah sini kena tulis tanda gini. Bermula yakni rasa hendak sembahyang dalam waktu perang dengan cara mudah. Tu makna. Rasa hendak sembahyang dalam waktu perang dengan cara mudah. Wasa nak maya mudah-mudah gitu ya. Ada ya sebab dok perang ni ke. Dalam satu peperangan, munggo perang ni jadi dalam kesusahan tu maklumlah. Dengan pikul alat senjata, dengan dok bimes seteru-seteru yang akan tikai masuk tuju. Macam-macam kedudukan tu bawa wiadi wasa bimes hati. Bila bimes hati tu wasa nak semaya mudah-mudah gitu ya. Bukan kata wak mudah-mudah tak sihlak bala gitu tu. Maksudnya gitu, bukan gitu. Bermudah-mudah yakni rasa hendak sembahyang dalam waktu perang dengan cara mudah. Wasa nak maya cara mudah-mudah gitu ya. Dan takut berjamaah. Takut berjemaah sembahyang zuhud berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dalam perang. Itu masalah dia. Tu. Jadi dan takut sahabat tadi, takut oleh sahabat tu, takut berjemaah semaya zuhur. Waktu tu waktu semaya zuhur tu. Waktu semaya zuhur tu. Jadi takut kebiasaan para sahabat Nabi ni ya semaya jemaah dengan Nabi. Nabi jadi tu imam, mereka jadi makmum. Tapi tiba-tiba kali ni tu dalam perang, bila berlaku perang, takut weh nak berjemaah semaya zuhur berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dalam perang ni. Waktu dalam perang. Teka dek perang ni. Maksud dengan perang ni perang apa? Kita tulis tanda. Yakni perang Usfan nama dia. Orang panggil perang Usfan. Ghazwatu Usfan. Tulis lagu mana Usfan? Ain, uru'in, sin, patu fa, alih, nun. Usfan. Tu Usfan. Nama satu tempat. Usfan ni kena ke satu tempat yang dekat-dekat dengan Mekah. Lek jatuh pada negeri Mekah 80 km. Tak sampai 1 mil 80 km. Kalau tanding duk ke cenak tu. Tu maknanya kalau dengan tanding tu kan duk ke cenak, kawasan cenak tu. 80 kilometer. 80 km sebelah jatuh bagi negeri Mekah. Satu tempat yang bernama Usfan. Maka berlakulah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bawa tentera Islam untuk menuju kepada orang musyrikin Mekah ketika tu. Ya adalah kisah dia untuk nak berlaku perang tu. Lalu tu pada ketika tu di waktu zuhur tu Nabi ni siapa waktu semaya zuhur. Maya zuhur setengah-setengah orang tu sahabat tu asal takut bimbang dah. Maknanya setengah tu semaya zuhur dengan Nabi lah, tapi setengah-setengah lagi wasal semaya dengan cara mudah-mudah gitu ya. Cuma dalam keadaan itu pun dak semaya jemaah dengan Nabi juga. Maka lepas pada tu kemudian selepas itu kemudian dimudahkan, baca mana tu, dimudahkan dia akan setengah-setengah sahabat di sini. Apa makna dimudahkan dia?
yakni diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, yakni diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala dengan sembahyang syiddatul khawf. Dengan sembahyang syiddatul khawf, mana sembahyang dalam ketakutan, peperangan. Tu ada sahabat Nabi pada masa tu. Ni punca nak berlakunya ayat ni turun mari. Maka tiap-tiap ayat ni ia ada sebab-sebab dia. Nak turun ayat ni ada sebab dia, ia ada asbabun nuzul dia. Maka kalau kita faham sebab-sebab tu, kita akan sedap lagi lah. Kita tahu asal usul ayat tu turun tu, kita akan tahulah murad tu, maksudnya Allah Ta'ala tuju dalam keadaan mana. Maka di sini kata dia, tengok lagi, kemudian dimudahkan dia. Maka musnah kita buat cerita. Dia kata ni buat ringkas gini lah. Ceritanya. Cerita sebab turun ayat ni. Ni cerita sebab turun ayat ni tu cerita lagu mana? Cerita dia begini, dia kata. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni pada satu peperangan. Ada pada satu peperangan. Di sini kena buat tanda lah. Yakni peperangan, yakni perang Usfan. Tak ni kita tulis dah kan? Yakni perang Usfan. Perang Usfan. Jadi Rasulullah pada satu peperangan yang bernama perang Usfan. Duduk pada satu tempat yang bernama Usfan. Usfan ni satu kampung lah. Kita kata sekarang ni pun ada satu kampung. Kampung ni kampung yang bersejarah. Bukan kampung ada pada masa Nabi dah. Ada dulu lagi dah. Sehingga dikatakan kampung ni pernah dilalu dah oleh Nabi dulu. Nabi Soleh pun biasa lalu situ. Nabi Ibrahim pun biasa lalu kot tu. Nabi Hud pun biasa lalu kot tu. Ada kisah dia. Maka kampung ni bukan kampung hok kata baru-baru tu, tak, kampung lama dah, Usfan ni. Maka di situ berlaku peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tu bawa pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa tentera Islam bawa pergi ke tempat tu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu peperangan sembahyang zuhur, ia Rasulullah dak sembahyang zuhur. Rasulullah pada satu peperangan tu sembahyang zuhur, jadi sembahyang tu kalau kira khabar di situ. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu peperangan tu sembahyang zuhur, ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur. Tu maksudnya ketika tu nak tu ayat ni. Sembahyang zuhur ia. Sembahyang zuhur tu berserta sahabatnya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali dengan puak-puak sahabat lah sembahyang zuhur, jadi berjemaah lah. Berjamaah ialah tu. Berserta sahabatnya, kadang berjemaah dalam keadaan berjemaah. Sembahyang ramai-ramai. Tu je seperti biasa. Sembahyang berjemaah. Sembahyang berserta sahabatnya berjemaah. Berjemaah tu atas jalan biasa. Atas ni tak lupa pada berjemaah. Berjemaah ni atas jalan biasa. Apa mana atas jalan biasa? Bukan duk mayat tawatak atas jalan biasa tu dah. Jalan di sini cara. Atas jalan biasa, yakni atas cara yang kebiasaan dikerja. Awak gitu. Tulis lagu tu. Atas jalan biasa, yakni atas cara yang kebiasaan dikerja. Biasa dikerja lagu mana lagu tu? Bila Nabi rokok, sahabat pakat rokok turut. Bila Nabi i'tidal, sahabat pakat i'tidal. Bila Rasulullah sujud, sahabat pakat sujud. Tu lagu tu. Tu cara atau panggil atas jalan biasa. Panggil atas cara yang kebiasaan dikerja. Kebiasaannya kerja lagu mana? Macam mana? Macam tu lah. Tu maknanya kebiasaan lah. Kebiasaan. Berjemaah atas jalan kebiasaan. Macam mana kata berjalan kebiasaan? Ini nak tafsir ni. Tafsir maksud kebiasaan tak ni. Tu jalan biasa tu. Gini. Rokok, sujud bersekali. Dia kata. Rokok dan sujud bersekali. Bersekali ni kita katakan berserentak. Bersekali, berserentak. Sekali, ramai-ramai bersekali.
Tapi bersekali itu kena kata yakni bersekali selepas daripada rokok dan sujud Nabi. Waktu itu. Jadi selepas daripada rokok dan sujud Nabi. Lepas Nabi rokok, mereka rokok sekali ramai-ramai turut Nabi. Lepas Nabi sujud, mereka sujud ramai-ramai sekali dengan Nabi SAW. Tu semaya tak jalan biasa. Rokok sujud bersekali. Sujud rokok tu dengan sepenuh. Sepenuh molek. Apa makna sepenuh? Yakni cukup 4 rakaat. Yakni cukup 4 rakaat. Dengan tidak takut apa-apa. Tu. Cukup 4 rakaat. Dengan tidak takut apa-apa. Tak ada takut apa. Semaya biasa. 4 rakaat. Sama tu lah. Bukan kata semaya 2, lepas pada 2 tu pakak-pakak muparakah weh, seteru nak mari. Tak. Jadi biasa. Jumaah biasa. Rokok sujud sekali dengan sepenuh. Tu maksud dia. Tidak mengharau Rasulullah akan mengintai kafir semaya berjemaah itu. Dia kata. Tidak mengharau. Tidak bimbang. Tidak takut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada bimbang apa. Nabi tak bimbang, tak ada heran apa. Tak ada mengharau oleh Rasulullah akan mengintai kafir, mengintai oleh orang kafir. Dok mengintai, dok menunggu. Puak kafir ni nanti sama-sama dah. Dok tunggu bila orang Islam nampak yang dipeluang sikit. Mereka tunggu untuk nak cari jalan nak masuk semata. Maka kita kalau kita tahu kata dia mau mengitar lagu tu rasa bimbang juga weh. Tapi Nabi tak. Nabi tak ada herau. Tak ada heran apa Nabi semaya atau yang biasa. Tidak mengherau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengintai oleh orang kafir, mengintai akan sembahyang berjemaah itu. Tu. Orang kafir duk tengok dia pergi daripada pasir ni dia nampak dia bukan kata rumah kita. Rumah kita dengan hutan rimba, dengan atas bukit mana-mana tu. Jadi adalah tempat berlindung juga lah. Tapi atau daripada pasir ni nampak lagu tu lalu dah. Tu tentera depan tu nampak. Orang musyrikin duk tengok orang Islam semaya. Biasa Nabi semaya. Hadap kiblat biasa, apa semua biasa. Tak ada heran kata musyrikin duk pakai duk tengok, duk mengitar. Kalau kita kok bimbang sungguh. Tetapi Nabi tak heran. Bila Nabi tak heran, sahabat-sahabat pun gitulah juga. Tidak ada perasaan mengheran gapo-gapo. Masya Allah. Lepas pada sembahyang sudah, maka sesudah sembahyangnya, sembahyang Rasulullah, sesudah, yakni setelah selesai, setelah selesai, selepas pada sudah dah sembahyang Nabi, sembahyang zuhur tu lah. Bila semaya zuhur siap khabar-khabar, galik juga orang kita ni. Orang kafir je tak biasa tengok mana orang Islam semaya. Cuba kalau kita semaya. Depan dia tengok galik juga dia. Khabar-khabar, sudah dah. Tu dia duk tengok kita semaya. Dalam keadaan galik. Orang kafir musyrikin pun duk tengok orang Islam semaya di belakang Nabi tu. Akhir-akhirnya Rasulullah wisale assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lepas pada semaya menyesal kafir itu, menyesal sesak oleh kafir itu, menyesal oleh kafir musyrikin Mekah tu lah. Kafir sini kena kena musyrikin Mekah tu lah. Sesak pakak duk ngiling Allah, sesak. Sesak weh. Pelak dah weh. Sesak gapo? Apa boleh sesal? Menyesal oleh kafir tu. Menyesal dengan, jadi dengan sebab. Dengan sebab. Menyesal tu dengan sebab tidak langgar dan menerkam selalu. Dia kata. Sesal dengan sebab tidak langgar. Langgar ni apa? Tidak serang. Tak ada serai masuk. Dan tidak menerkam. Tak tikai, 7 tikai. Menerkam ni tikai tu lah. Terkai 7 masuk, menerkam ni maknanya serai masuk. Langgar dan menerkam ni maksud lebih kurang tu. Dengan tidak langgar, tidak serang masuk dan menerkam, tidak 7 masuk selalu. Jadi ketika
Apa makna selalu? Jadi di waktu Rasulullah berjemaah. Dia kata. Jadi pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjemaah dengan para sahabat, sesat buat gitu. Sebab apa? Sebab kalau kita tikir masuk 7 serai ketika Rasulullah dok jemaah tu, mati habis waktu. Menanglah kita kalau kita kira situ. Tu orang panggil dok nanti. Tapi akhirnya sesat juga. Lepas pada Nabi semaya sudah. Di waktu Rasulullah berjemaah. Lepas pada pakat sesat tu, yalah sudahlah puak ya. Apabila puak dia sudah sembahyang, Allah, sesalah orang kafir ni. Sesat-sesat pun ada pakat suara kira pula. Dia katakan lah. Dan berkata setengahnya, setengah orang kafir tu. Orang kafir ramai-ramai tu adalah setengah yang kata. Kata-kata tu kepada setengah. Jadi setengah yang lain. Setengah kafir yang lain. Jadi kecek sama sendiri dia. Dia bercakap sama sendiri dia. Dia bakal, dia kata. Seorang kafir ni paling bercakap dengan seorang kafir satu lagi hak sesat tu. Tu sama-sama dia. Dia berkata oleh setengah kepada setengah. Dia kata macam mana? Ni dia kata gini. Dia kata gini. Kalau kita terkam. Kau dulu. Berkata oleh setengah orang kafir kepada setengah yang lain. Ya sesat ni rupa sesat lagi ni. Dia kata gini. Kalau kita terkam ni serang masuklah. Kalau kita terkam dan langgar selalu. Saya. Kalau kita terkam dan langgar selalu. Apa makna selalu? Jadi ketika mereka sembahyang. Kalau kita terikat masuk selalu. Serai selalu. Ketika mereka ada sembahyang. Tentu terkena pedang-pedang kita ke atas mereka itu. Tentu terkena. Apa terkena? Tentu boleh menikam. Pedang-pedang kita ke atas mereka itu. Mereka itu muslimin. Kalau kita terikat, kita serang masuk ketika mereka itu duduk salat berjemaah. Mati ramah. Menanglah kita. Kenalah juga. Tu. Walaupun boleh jadi mereka tu akan bangun mari untuk nak serai kita balik. Walaupun mereka nak berlawan kita. Tapi dah lah kena seorang 2, 10, 50 tu. Dah lah matinya. Tu boleh lah kena lah pedai kita tu. Tu masa dulu tu dah. Tu. Lepas pada tu, kemudian berkata seorang lain. Berkata oleh seorang lain, seorang kafir yang lain pula. Bila seorang ni menyata sesat, kawan dia pun sambung balik. Kawan dia pun sambung. Dia kata, sesat buat apa? Tak apa. Kemudian berkata oleh seorang yang lain pula. Dia katakan, tak usahlah kita susah. Tak usahlah. Tak usah. Ni kalau tani kecek, tak usah. Jadi tak usah. Usah ni apa mana asal makna kelima kita? Tak usah. Akhirnya tak usah. Tak usah bukan mana tak usah dengan mana tak usah lawan batan. Tidak tu. Tak usah asalnya. Ini kelima asal ni. Usah ni asal bahasa Melayu. Maka tanding kita kecek tak usah dah. Asalnya tak usah. Tak usahlah. Apa tak usah? Tak perlulah. Tak perlu. Kalau bahasa Kedah tak payahlah. Tak payah. Mudah ke? Bukan. Tak payah mana tak perlulah. Tu. Tu Kedah kecek tak payah. Tak payahlah. Tu. Tanding kita tak usah lah. Tak usah lah. Lagu tu. Maka kalau kira semua tak perlulah dia kata. Tak usahlah kita, tak perlu, tak payahlah kita susah. Apa susah? Yakni bimbang hati. Tak payah bimbang hati. Tak payah bimbang. Tak payah susah hati.
Tak salah kecewa hati. Tak usah payah apa. Ya tak apa, tak apa, tak apa. Tak usah susah hatilah. Sebab apa? Kerana ada lagi bagi mereka itu muslimin. Mau tak usah bimbang. Ya kata tak usah bimbang. Kerana ada lagi. Tu. Bukan habis kau dah waktu tu. Ya ada lagi. Ada lagi bagi mereka itu muslimin tu. Ada lagi sembahyang asar. Oh, ada juga. Kafir ni pun Masya Allah. Tak ada kafir pun tahu. Yang memang orang kafir ni kadang-kadang dia tahu. Setengah-setengah perkara dia tahu lebih pada kita tu agama lagi kadang-kadang. Dia kaji, dia cek dia tu. Kadang-kadangnya setengah-setengah perkara. Dia tahu hikmat dulu, kita tak tahu. Tu. Maka ni orang kafir ni dia katakan kerana ada lagi bagi mereka itu muslimin tu, ada lagi sembahyang asar. Sembahyang asar ni yang mereka itu, yang tersifat pada sembahyang asar. Sembahyang asar yang mereka itu muslimin tu, semaya yang adalah mereka tu terlebih kasih, terlebih suka, terlebih cinta kepada sembahyang itu, terlebih kasih daripada ibu bapa, anak isterinya, isteri mereka itu lagi. Mau tak usah bimbang lah. Tak payah bimbang. Kerana selepas ni ada satu solat lagi namanya asar. Solat asar ni orang Islam lebih kasih daripada anak isteri dia lagi. Lebih kasih daripada ibu bapa dia lagi. Lebih kasih daripada anak isteri dia lagi. Kasih dianya. Kasih untuk tunaikan solat itu. Terlebih kasih, jadi terlebih kasih untuk menunaikannya. Terlebih kasih daripada ibu bapa anak isterinya, isteri mereka itu lagi. Masya Allah. Orang kafir ni dia tahu. Dia tahu. Maka bila dia ni memberi pensyuaran begitu, memberi syuaran lagu tu, dia kata lagu mana? Mu tak payah bimbang lah. Asar ada lagi, nanti kita masuk asar lagi. Sebentar lagi bila datang waktu asar kita masuk, seranglah. Kita seranglah. Ketika tu kita dapat kemenangan lah. Jangan bimbang. Ni kamu nampak dia sembahyang zuhur, asar dia kasih lagi. Lebih pada ibu bapa anak isteri dia lagi. Nanti kita masuk asar. Nanti kita masuk ketika asar, mereka solat asar. Masya Allah. Maka Jibril pun turun ke sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun turun, jadi bawa turun, jadi turunlah, turun ke sisi Rasulullah. Maksud turun, yakni turun pada waktu sebelum asar. Yakni pada tempat usfan itu, kata gitulah. Yakni pada waktu sebelum asar, pada tempat yang bernama usfan itu, Jibril turun di situ. Tu perang Syiddatul Khawf, salat Syiddatul Khawf yang pertama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai turunlah. Tu Masya Allah, Jibril pun turun. Ini hikmat, semuanya ada hikmat. Berlaku hikmatnya. Maka Jibril pun bawa turunlah cara-caranya. Turun buat apa? Turun kerana mengajar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jibril nak turun mengajar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajar kaifiyat, cara memeliharakan sembahyang di masa ketakutan perang. Tu cara memelihara, jadi cara kerja, cara menjaga sembahyang. Kaifiyah ni makna cara lah. Cara memelihara ini cara kerja dan jaga sembahyang di masa ketakutan perang. Masa ketakutan tu yakni masa yang bersangatan takut ketika berperang dengan musuh. Buat gitu. Jadi masa yang bersangatan takut ketika berperang dengan musuh. Jibril pun ajarlah cara semaya di masa ketakutan perang tu.
Di masa ketakutan perang dan lain ni atau pada ketakutan. Jadi yakni di masa dan lain, yakni di masa yang lain-lain. Dan lain yakni di masa yang lain daripada ketakutan perang. Itu makna dan lain. Ini lain daripada masa ketakutan perang. Jadi maknanya Jibril datangkan untuk mengajarkan baginda sallallahu alaihi wasallam cara untuk semaya syiddatul khauf, semaya dalam keadaan yang bersangat tertakut perang tu, dan lain-lain lagi. Dan lain-lain lagi, waktu yang lain-lain lagi. Macam mana waktu lain? Dengan lain tu dengan umpama, tu misal dengan ni tafsir kepada lain tu. Dengan umpama jaga seteru. Dengan contohnya, dengan umpama, dengan contohnya menjaga seteru. Jaga seteru. Walaupun kita tak takut, tapi dalam keadaan itu kita jaga seteru kita. Seteru depan kita. Tapi kita tak bimbang apa kerana mereka pun tak ada mula serai lagi. Maka ketika tu dia tak jadi lagi ketakutan yang dikatakan syiddatul khauf tu tak berlaku lagi. Yang boleh kata syiddatul khauf ni ketika ada agama lah. Ada masuk dalam keadaan perang tu masing-masing dah. Ada ketika ada berlaku perang itu syiddatul khauf. Ketika tu pun kena solat lagi. Mengikut kelakuan yang sekadar dapat. Sekadar kita mampu yang kita buat kadar mana kadar itulah. Fatihah sementara untuk perang pedang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Katakanlah sembahyang di atas cara tu dikatakan ketika bersangatan takut dan lain-lain lagi. Jadi umpama jaga seteru. Jaga seteru dengan secukup. Jaga seteru dengan secukup. Apa dengan secukup? Dengan takluk pada jaga. Jaga seteru dengan secukup. Yakni dengan secukup menjaganya. Tu. Dengan secukup menjaganya. Tu maksudnya. Tu maksud dia tu. Sekali lagi. Di tengah berjamaah sembahyang atau tidak? Di tengah. Jadi pada ketika berjamaah sembahyang atau tidaknya tidak berjamaah sembahyang. Tu cara belakang Jibril. Ya ada cara. Tu. Jadi kalau ketakutan sangat dia berjemaah tak apa dah. Di tengah berjemaah sembahyang atau tidaknya tidak berjemaah sembahyang. Berjemaah atau tidaknya jelas belakang. Tu dikatakan adalah cara sembahyang dalam waktu syiddah bersangatan takut. Dengan firman-Nya, dengan sebab firman-Nya, firman Allah Ta'ala, dengan ni dia bersakut kepada di tengah berjamaah sembahyang atau tidak. Dengan firman-Nya, firman Allah Ta'ala di akhir ayat hafizu tadi, ayat tadi kita bunyi macam mana? Hafizu 'alas salawati was salatin wusta wa qumu lillahi qanitin. Selepas pada ayat tu, wa in khiftum farijalan aw rukbana. Ayat itu menentu. Tu ayat ni lah yang dikatakan syiddah semua ni. Ketika ni. Dengan firman-Nya, kalau dulu maka Jibril pun turun ke situ kerana mengajar kepada baginda kaifiyat memeliharakan sembahyang di masa ketakutan perang. Dan lain dengan umpama jaga seteru dengan secukup di tengah berjamaah sembahyang atau tidaknya, dengan firman-Nya, firman Allah Ta'ala, firman di akhir ayat hafizu tadi. Dengan sebab firman Allah Ta'ala pada akhir ayat hafizu tadi, Allah Ta'ala menyebut wa in khiftum farijalan aw rukbana. Apa makna dia? Bermaknanya, makna firman itu, dan kalau kamu, ini maksud dia ni, dia tidak terjemah satu persatu dah ni. Wa in khiftum farijalan aw rukbana, bermaknanya kalau kamu takut umpama perang. Kalau kamu takut perang dan umpamanya, tu maksudnya. Kalau kamu takut umpama perang, jadi takut perang dan umpamanya. Macam-macamlah perang atau kelakuan-kelakuan yang lain-lain lagi. Maka
Dengan sebab kamu takut tu, maka harus kamu berjalan. Berjalan kaki atau menunggang kenderaan. Berjalan menunggang dalam sembahyang. Jadi pada ketika sembahyang kamu. Pada ketika sembahyang kamu. Masya Allah. Tengok ayat ni untuk memudahkan kita orang Islam. Ini menunjuk kata besarnya sembahyang. Walau dalam waktu peperangan sekalipun diperintah kita sembahyang. Apatah lagi kita ni tak ada dalam keadaan perang pun tak sembahyang. Allahu Akbar. Perang dengan Covid pun tak sembahyang dah. Walau tak boleh sembahyang jemaah di masjid, sembahyang di rumah pun alhamdulillah, di rumah pun alhamdulillah. Tak sempat jemaah lagi pun solat lah dengan cara asing peribadi. Tu pun dak. Masya Allah. Tu. Baru perang dengan Covid je ni. Bukan perang dengan seteru musuh Allah Ta'ala yang lain lagi. Tak sembahyang dah. Allahu Akbar. Ya Rabbi. Ya Allah. Ya Allah. Jadi mudah-mudah pula. Tu ya Masya Allah. Jadi bermudah-mudah. Jadi orang yang nafsu dianya aja panggil malas sembahyang, dia masuk ya baru. Perintah kerajaan apa untuk tak solat jemaah di masjid apa semua, hati dia suka ya baru. Alhamdulillah lah bagi dianya cocok dengan nafsu dia, kerana asalnya nafsu dia tak nak kok tu lah. Allah. Tu. Maka Allah Ta'ala kata, maka harus kamu berjalan. Ini berjalan kaki atau menunggang, naik kenderaan. Berjalan atau menunggang tu dalam sembahyang. Yani pada ketika sembahyang kamu. Tu. Berjalan atau menunggang dalam sembahyang kamu. Berjalan buat apa? Untuk menjaga seteru dan melawannya. Melawan seteru dengan untuk ni takluk kepada berjalan. Berjalan ke naik kuda, ke naik unta, ke naik mutu, ke naik sikar ke. Untuk menjaga seteru, menjaga serangan seteru dan melawannya, melawan seteru. Kalau menjaga pun seteru tak masuk lagi. Kalau melawan ni masalah bertempuh dah dalam pertempuran dah. Dalam medan pertempuran. Maka ketika tu bolehlah berjalan kaki dan menunggang kenderaan. Tu ketika tu bebas kebebasan. Itu ayat puncanya Jibril buat turun ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana. Tu Masya Allah. Maka musannif pesan kepada kita, wahai muslimin, hei orang Islam, lelaki, perempuan, muda, tua, semua. Kafir tahu, orang kafir tahu, kafir musyrikin tahu, tahu kelebihan sembahyang. Ya tahu kelebihan sembahyang, yakni sembahyang asar. Dia tahu. Tengok tu orang kafir tahu kelebihan sembahyang. Dia tahu. Dia tahu bahawasanya sembahyang asar ni lebih kasih kepada orang Islam. Lebih daripada anak bini mereka lagi. Orang Islam, orang kafir tahu kelebihan sembahyang. Dan padahal walhan, sedangkan kamu sendiri muslimin tidak tahu, yakni akan kelebihan itu. Tidak tahu akan kelebihan itu, yakni atau mengetahui tetapi tidak sedar. Awak lagu tu. Atau mengetahui tetapi tidak sedar. Ya, orang Islam kita dua ya. Satunya tahu, satunya tak tahu di mula. Yang kedua tahu tapi buat tak tahu. Tu ya. Orang Islam kita dua tu, dua golongan tu je. Hak tak tahu di mula tu, hak tu jahil, tak ada mengaji dulu lagi. Ada lagi sejenis lagi.
Tahu tapi buat tak tahu. Takut orang tahu, kata dia tu tahu. Allahu Akbar. Tu tak sedar. Tak sedar tu buat tak tahu tu. Tahu tetapi buat tidak tahu. Tahu tetapi buat tak tahu. Takut orang tahu bahawa ia tu tahu. Lalu tu ia pun buat tidak tahu. Sehingga orang tidak tahu, kata dia tu tahu ke tak tahu. Masya Allah. Tu tak menyedar lagi. Dia tahu kelebihan tu. Tapi wak tak tahu. Wak tak tahu. Takut orang lain tahu, kata dia tu tahu. Lalu tu dia buat tak tahu. Sehingga orang lain pun tak tahu bahawa ia tu tahu ke tak tahu. Itu tabiat orang Islam kita. Wahai muslimin, kafir tahu kelebihan sembahyang dan kamu sendiri tidak tahu, atau tahu tetapi tidak sedar, tak menyedari, maka hendaklah kamu bersungguh. Maka hendaklah, yakni wajib, hendak di sini wajib, wajiblah kamu bersungguh. Bersungguh-sungguh. Sungguh buat apa? Sungguh mengaji. Tu mengaji. Sungguh-sungguh mengaji dan faham, atau pada mengaji sungguh-sungguh faham. Jangan mengaji saja tak fikir. Mengaji dan faham, dan fikir sehingga faham. Tu dan faham. Dan fikir sehingga faham. Sungguh-sungguh mengaji. Macam kita malam ni pun Masya Allah, duk sanggup menunggu, duk mengaji walaupun depan live dengan telefon pun duk sanggup mengaji. Mudah-mudahan masuk lagi golongan orang yang bersungguh-sungguh. InsyaAllah ta'ala. Tu. Kalau tak bersungguh, tak sanggup menunggu ni, tengah-tengah malam ni, selepas Isya tu nak bangun, nak tidur dah. Nak tidur dah. Tapi dalam keadaan dengan sebab bersungguh-sungguhnya, maka kita sanggup juga menjaga mata kita, jaga malam kita untuk nak mengaji. Maka hendaklah, yakni wajiblah kamu bersungguh. Bersungguh mengaji dan faham. Mengaji dan faham, jadi fikir sehingga faham. Mengaji dan faham apa? Akan, mengaji akan kitab-kitab. Faham akan kitab-kitab. Kitab mana? Kitab yang umpama ini. Apa maksud kitab yang umpama ini? Yakni kitab-kitab yang bicarakan sembahyang. Yakni kitab-kitab yang bicarakan sembahyang. Tu. Mengajilah cara-cara panduman-panduman solat tu. Mengaji fahamlah cara-cara sembahyang kita tu. Apatah lagi kita nak solat jamaah, mengajilah cara muafiq masbuk tu. Ni tak mengaji muafiq masbuk pun tak tahu. Ingin juga 27 darajat daripada Allah Ta'ala. Apatah lagi kita nak darajat tu nak. Pahala pun nak, mengaji dah. Pahala Tuhan nak, mengaji dah. Buat dah. Itu masalah. Maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh mengaji dan faham kitab-kitab umpama ini. Kitab-kitab bicara sembahyang. Seperti kitab ini, kita ni kitab Munjatin Musalli, ataupun kitab Pati Munjatin Musalli ni. Tu mengajilah kitab macam-macam ni. InsyaAllah tak lama akan kamu faham kelebihan sembahyang tu. Tak lama, insya-Allah, dengan izin Allah, dengan tekun rajin kamu itu, tak lama dengan izin Allah akan kamu faham. Tuhan akan buka pintu pahaman kepada kamu. Kamu akan faham. Maksud faham ni, kamu akan rasa penting kelebihan sembahyang. Kamu akan tahu dan rasa penting kelebihan sembahyang. Kamu akan tahu. Tahu kelebihan. Semaya 5 waktu ni apa kelebihan dia.
Sebelum tuju kepada semaya sunat pun, semaya fardu ni kita jaga banyak-banyak. We jaga sehabis-habis jaga dulu. Kamu faham kelebihan sembahyang. Dan rajin. Ini atap kepada faham. Tak lama kamu akan rajin. Rajin. Jadi rajin untuk sembahyang. Tu. Kamu akan rajin untuk sembahyang tak lama. Bila kita faham kelebihan sembahyang, kita akan rajin untuk kerja. Untuk kerja salat 5 waktu tu. Rajin berserta sedap. Berserta sedap. Sedap kamu. Rajin berserta sedap oleh kamu. Maksud sedap oleh kamu, jadi sernak hati kamu. Rajin. Kadang-kadang orang kita rajin pun bukan kata sedap. Ada juga rajin tak sedap. Rajin dengan sebab ada tujuan lain. Macam kita rajin kerja, bukan sedap kerja tu. Kita nak duit tu je, tapi rajin kerja. Tu gitu. Tapi ni enggak, rajin berserta sedap oleh kamu. Jadi sernak oleh hati kamu, beramal dengannya, dengan sembahyang, dengan kelebihan sembahyang tu. Kamu akan rajin dan sedap. Tu Allah Akbar. Ni kita kena tanya diri kita, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Tanya diri kita masing-masing. Adakah salat subuh aku ni rasa sedap dan seronok hatiku? Adakah salat zuhur aku ni rasa sedap dan seronok hatiku? Asar macam mana, maghrib macam mana, isya macam mana? Adakah sedap dan zauknya? Rajin ke kita kerja? Kalau kita timbul perasaan itu, insya-Allah kita akan sampai kepada hakikat sembahyang. Tetapi selama mana kita rasanya malah lagi, rasanya Allah tak berapa rajin sangat, tak sedap, rasa macam pahit je salat ni, lebih lagi waktu subuh dengan penuh waktu yang penuh dengan kedinginan, sejuk lagi. Kalau musim hujan, sejuk lagi, sedap tidur lagi. Kalau waktu asar agak penuh dengan keletihan, letihan lagi. Tu. Kalau waktu isya pun penuh dengan kepenatan. Tu macam-macam lah. Allah Akbar. Kalau waktu zuhur pula penuh dengan kepanasan. Macam-macam lah. Tapi kalau kita rasa sedap, tu kita sudah faham dah. Maka musnah pesan kepada kita, mengaji sungguh-sungguh, insya-Allah tak lama akan kamu faham kelebihan sembahyang dan rajin berserta sedap oleh kamu beramal dengannya, dengan sembahyang, dapat bekerja sembahyang dengan rajin dan sedap. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sebut dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tu dia. Tu tengok. Maksudnya hadis ini apa maksudnya? Maksud sabda Nabi ni, sembahyanglah kamu, sallu fa'ama, sembahyanglah kamu, sahabatku dan juga tabi'in lagi-lagi, umatku, sembahyanglah kamu wahai umatku seperti sembahyang yang kamu lihat, seperti cara sembahyang yang kamu lihat, atau kamu tahu akan sembahyang aku. Tahu dalam kitab ulama. Ini mesti kita misal terjemah kepada dua pengertian di sini. Tulis kita taruh di sini. Kita taruh, tulis taruh situ. Seperti sembahyang kamu lihat. Tu. Tulis situ. Kamu lihat. Ini nisbah kepada sahabat-sahabat Nabi yang hidup semasa dengan Nabi.
yang hidup semasa dengan Nabi. Maka mereka ini melihat cara sembahyang Nabi. Tu. Hak kata sallu kama ra'aitumuni. Ra'aitum tu dua. Ra'a tu ada dua. Ada ra'a makna ru'yah basariyah. Ada ru'yah ilmiyah nama dia. Maka ru'yah basariyah ni kau kepada para sahabat. Dia nampak Nabi sembahyang rakaat macam mana, sujud macam mana. Kita ni tak nampak. Kita tak nampak. Tapi Nabi kata, kamu sembahyanglah semacam kamu nampak aku sembahyang. Maka soalannya, kita yang jauh dengan Nabi ni, umat akhir zaman ni, jauh dengan Nabi ni, kita tak nampak Nabi sembahyang. Apa maksudnya? Maka di sini dengan makna, atau ini tafsir kepada tafsir yang kedua. Atau ni atop kepada kamu lihat. Seperti sembahyang yang kamu tahu akan sembahyang aku. Tahu ini tulis situ. Tahu. Ini nisbah. Ini nisbah kepada mereka. Nisbah kepada mereka yang tidak sempat dengan Nabi. Yang tidak sempat dengan Nabi. Iaitu segala tabi'in sampai kepada kita sekarang. Segala tabi'in sampai kepada kita sekarang. Itu maksudnya. Tu. Jadi, kalau kita tilik hadis, Nabi kata, sallu, hendak kamu salat. Hendak kamu sembahyang. Kama, yani salatan kainatan kama. Kama ra'aitum. Jadi kas-salatil lati ra'aitumuni usalli. Tu maknanya gitu. Dia gini. Nabi kata, hendak kamu sembahyang seperti macam kamu lihatku sembahyang. Jadi, wahai sahabatku, kamu sembahyanglah semacam mana kamu nampakku sembahyang. Wahai tabi'in, kamu sembahyanglah semacam mana kamu tahu daripada sahabat macam mana aku sembahyang. Wahai tabi'in, kamu sembahyanglah macam mana kamu tu tahu daripada tabi'in yang tahu daripada sahabat macam mana aku sembahyang. Wahai tabi'in, kamu sembahyanglah semacam mana kamu tahu dan belajar daripada tabi'in tadi. Begitulah. Kalau itu kita, wahai umatku, sembahyanglah kamu semacam mana kamu tahu daripada ulama-ulama yang mereka tahu daripada guru sebelumnya, yang mereka itu tahu daripada guru sebelumnya, yang mereka tahu daripada guru sebelumnya, sampai kepada aku. Sembahyang macam mana? Sembahyang macam tu. Kamu sembahyang macam tu, semacam macam kamu tahu. Maka nisbah kepada kita, sallu kama alimtumuni usalli. Nisbah kepada sahabat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu nisbah kepada lafaz ru'yah. Ru'yah yang dibahas oleh ulama. Ada ru'yah basariyah nama dia, ada ru'yah ilmiyah nama dia. Ru'yah qalbi atau ru'yah ilmiyah nama dia. Tu kita bahas tu dah. Maka seperti kamu tahu akan sembahyang aku. Tahu di mana? Takluk kepada tahu. Tahu dalam kitab ulama. Tahu dalam kitab ulama. Maksud dalam kitab ulama, yakni tahu daripada mulut-mulut ulama. Mana gitu? Bukan dalam kitab ulama dengan makna suruh kita baca sendiri. Kita kena belajar daripada guru-guru, kena mengaji. Tu sebab tu kita kena belajar cara rokok macam mana. Kita belajar daripada para guru kita. Cara rokok, iktidal, sujud macam mana. Kita belajar daripada guru kita. Tu. Allahu Akbar. Tabi'in tahu cara salat Nabi dengan sebab mereka belajar dari sahabat.
Tabi'it tabi'in tahu cara salat Nabi sebab mereka belajar daripada tabi'in. Tabi'ut tabi'in mereka tahu cara salat Nabi dengan sebab mereka belajar daripada tabi'it tabi'in. Dan sampai kepada akhirnya, sampai kepada masa kita sekarang. Persoalannya, kita tahu ni kata Nabi sembahyang tu dengan sebab kita tahu dari siapa. Itu soalan kita. Kita tahu kata Nabi rokok macam ni, kita tahu di mana? Kita belajar dengan siapa? Kau buat macam kita turut orang-orang gitu je. Itu permasalah kita. Janganlah anggap mudah sangat kewajipan ni. Kita kena belajar. Jangan kita buat mudah-mudah sangat. Kita rokok ni tuan-tuan. Kita rokok ni kita belajar dari siapa? Kita rokok macam ni. Kita belajar daripada siapa? Siapa bagi tahu kepada kita? Cara rukunnya syarat dia. Syarat rokok ada berapa? Kita sujud. Syarat sujud ada berapa? Kita baca Fatihah. Syarat baca Fatihah ada berapa? Dan kita belajar dari siapa? Itu persoalan kita yang berlaku sekarang ini. Maka dengan sebab itulah permasalahan berlakunya apabila kita salat tetapi salat kita tak dapat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang kita yang dijanji oleh Allah, sembahyang itu kekuatan dia dapat menegakkan daripada fahsyat dan munkar. Persoalannya, kalau kita masih lagi kerja fahsyat dan munkar, kenapa? Apa kualiti salat kita? Di mana kualiti salat kita? Kemungkinan dengan sebab kita tidak amati dengan cara belajar mengaji itu, bawa kita sembahyang kita tu tak ada kualiti, tak ada kekuatan, tidak ada power untuk menegakkan fahsyat dan munkar tersebut. Tu dia. Maka sallu kama ra'aitumuni usalli. Maksudnya sembahyanglah kamu seperti sembahyang yang kamu lihat atau kamu tahu akan sembahyang aku. Tahu dalam kitab ulama. Maka hendaklah kamu mengaji kitab mereka itu. Mereka itu ulama, yakni ulama yang diiktibar lah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah lah. Jangan duk pegang ulama ikut kehendak kita. Kalau pegang ulama Syiah, sembahyang di atas batu, sujud atas batu pula. Tak boleh. Dalam kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kitab yang diiktibar oleh para ulama. Belajarlah dalam kitab Safinatun Najah atau ni kitab Munjatil Musalli ni. Kitab ulama kita ni. Maka hendaklah kamu mengaji kitab mereka itu. Ulama kita. Mengajilah kitab mereka seperti kitab ni. Pati Munjatil Musalli. Belajarlah kitab ni. Supaya elok dan sedap sembahyang kamu. Supaya elok, jadi supaya sah. Sah, elok di sini sah. Kadang bila tak sah tak elok. Supaya elok dan sah. Sah satu tak cukup lagi. Dan sedap. Sedap ni sifat hati. Serno. Ini kena tergantung di atas khusyuk. Elok tu tergantung di atas rukun zahir. Rukun syarat. Tapi sedap ni tergantung di atas khusyuk juga. Supaya elok. Jadi sah. Dan sedap. Jadi serno hati. Serno sembahyang kamu. Sedap sembahyang kamu. Tu. Kalau kita cukup rukun syarat saja, elok rupanya tetapi dalamnya tidak ada roh. Bandingan manusia yang tidak ada roh. Bila tak ada roh, tak sedap sembahyang kamu tu. Maka kena kamu mengaji kitab mereka supaya elok dan sedap sembahyang kamu. Seperti elok, sedap sembahyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti elok dan sedap, seperti sah dan senok sembahyang baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang Nabi ni masya-Allah dalam kekhusyukan Nabi. Sembahyang di tempat munajat Rasulullah dengan Allah. Sembahyang di tempat yang Rasulullah sangat-sangat zauq,
sangat-sangat gemar hati dalam keadaan munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sembahyang ni satu ketenangan jiwa Nabi. Banyak kalilah Rasulullah selalu suruh Bilal, apabila waktu masuk, Nabi suruh Bilal azan. Nabi kata, Bilal, cepatlah. Bilal, cepatlah azan. Cepatlah arihni bis salah. Ya Bilal, arihni bis salah. Tenangkan aku dengan sembahyang, ya Bilal. Tenangkan aku. Maknanya, suruh Bilal azan cepat-cepat. Supaya Nabi akan dapat salat dengan segera. Bila salat, Nabi akan dapat ketenangan. Lalu tu, Nabi rasanya salat ini tepat tenang hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, arihni bis salah, arihni bis salah. Ya Bilal, arihni bis salah. Tu. Sebab itulah baginda tu elok sembahyang, sedap sembahyang baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, insya-Allah cukup dulu malam ini pada muka 8. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada faedah sembahyang. Apa faedah dia? Kita sembahyang ni sebenarnya ada faedah dia. Faedah yang kembali kepada diri kita sendiri. Apa faedah dia? Faedah sembahyang, firman, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum ala, ada lagi sampai akhir. Tu. InsyaAllah kita sambung lagi pada kataannya, faidatun, faedah sembahyang. Firman Allah, firman, qad aflahal mu'minun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.